Apabila tuan-tuan dah dapat terjemahan harfiah, maka waktu itu baru saya akan bagi dekat tuan-tuan perkara yang kedua. Ya. Perkara yang kedua. Saya buat apa? Saya akan bagi terjemahan mafhum. Ya. Saya akan bagi terjemahan apa? Terjemahan mafhum. Ya. Tuan-tuan sekarang, saya nak tuan-tuan nanti, ya. Bina satu terjemahan mafhum yang menyeluruh, bermula daripada amanah sampai wal mu'minuna. Cuba bina satu terjemahan yang paling sedap orang dengar. Ya. Terjemahan yang boleh orang lain dengar tu boleh faham. Ya. Sekarang ayat kita ni, sebenarnya dia masih lagi pening tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang kena bina terjemahan mafhum. Yang ni pun kena latihan, bukan sehari dua, ya. Tuan-tuan kena latih ni. Amanah, dia telah beriman. Siapa yang telah beriman? Ar-Rasul, utusan yang mana satu? B dengan ma, apa ni tuan-tuan, ya. Beriman dengan apa tu? Unzila, telah diturunkan. Siapa yang telah diturunkan? Ya. Ila, sampailah habis wal mu'minuna. Baik, jadi apa yang saya nak tuan-tuan faham sekarang? Perkara yang kedua yang tuan-tuan mesti buat selepas dah dapat terjemahan harfiah tadi, bina terjemahan mafhum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan akan dapat dua perkara dekat sini. Yang pertama ialah bilangan jumlah. Berapa cerita kita pada hari ini. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat automatik tanda waqaf hasan tuan-tuan. Ya, tanda waqaf. Baik, sekarang saya nak tuan-tuan buat apa dulu? Bina terjemahan mafhum. Hari ni tuan-tuan kena buat semua. Biasa saya yang bagi. Hari ni tuan-tuan kena buat. Tuan-tuan buat je dekat rumah tuan-tuan. Sekarang 26 orang yang bersama dengan saya. Bermakna mesti ada 26 terjemahan mafhum yang mesti diletakkan di ruangan komen. Ya. Kak Rohana, nazala masdar. Salah. Kak Rohana, nazala bukan masdar. Nazala adalah fi'il madinya, fi'il asal kepada unzila, ya. Yang tu Kak Rohana kena masuk kelas sorof. Kelas sorof saya ni saya letak penghujung kelas lanjutan. Sebab apa saya letak sorof penghujung kelas lanjutan? Supaya tuan-tuan tidak syahid awal. Hari ni pun saya tak nak bincang sangat sorof, ya. Okey, Kak Anisah dah ada. Baik, yang lain. Yang lain boleh topak-topak supaya dapatkan terjemahan yang paling sesuai. Baik, Kak Anisah kata Nabi Muhammad telah beriman dengan apa yang telah diturunkan ke atasnya daripada Tuhannya dan orang-orang yang beriman. Ya. Baik, saya nak tanya Kak Anisah, ya. Supaya timbulkan persoalan, supaya tuan-tuan boleh bagi terjemahan, ya. Baik. Nabi Muhammad ni telah beriman dengan apa tu? Apa yang telah diturunkan dalam ayat kita ni? Ya. Apa yang telah diturunkan? Ya. Daripada Tuhannya, Tuhan yang mana tu? Ya. Dia kalau terjemahan mafhum ni, tuan-tuan mesti letak satu terjemahan yang orang boleh faham, ya. Jangan akan dia akan tu macam kitab kuning. Dia mesti berhajat kepada terjemahan pula, ya. Kalau Kak Anisah dia bagi terjemahan macam ni, saya tak faham lagi ni, ya. Nabi Muhammad telah beriman dengan apa yang telah diturunkan ke atasnya daripada Tuhannya dan orang-orang yang beriman. Ini adalah gabungan terjemahan harfiah. Tak nak. Saya nak terjemahan mafhum. Sekarang tuan-tuan dah dapat terjemahan harfiah. Cuba bagi satu terjemahan mafhum. Allah nak bagi tahu apa dekat kita sebenarnya ayat ni? Itu maksud saya. Cuba bagi tuan-tuan. Apa yang telah diturunkan tu? Tak berapa jelas lagi, ya. Tuhannya tu siapa? Ya. Dan orang-orang yang beriman. Tiba-tiba dan orang-orang yang beriman dekat belakang tu. Saya kurang faham tu. Okey, sila. Saya masih tunggu jawapan tuan-tuan. Sekarang baru ada satu komen dekat saya. Saya tak dapat komen, tak dapat lihat komen dekat komputer saya ni. Ya, saya bergantung penuh pada telefon punya. Okey, sila tuan-tuan. Belum ada. Baru setakat ni baru ada satu. Mana terjemahan mafhum lain? Ya, belum ada terjemahan mafhum yang lain.
Jadi perkara yang pertama kita nak selesai, perkara yang kedua kita nak selesaikan ini ya. Okey, kad halwa. Okey, saya tengok kad halwa pula. Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Nampak? Kad halwa cantik sikit. Ya. Dia cantik sikit terjemahannya. Tak apa, bina lagi. Boleh top up. Nak buat kali yang kedua sila. Kak Anisah nak cuba kali yang kedua, boleh? Tak ada masalah. Ya, sekarang Kak Halwa sekarang dia bagi tahu Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman tu yang beriman. Ya. Beriman dengan apa? Beriman dengan Al-Quran. Macam mana dapat Al-Quran nanti? Tak apa, nanti kita akan tunjuk, ya. Kita akan tunjuk dapat dari mana Al-Quran tu kan. Okey. Baik, terbaik Kak Halwa. Saya tengok Kak Huzaimah pula. Rasul Nabi Muhammad. Terus sebut je Nabi Muhammad. Kak Huzaimah kalau boleh, sebab tu saya kata untuk terjemahan mafhum kita boleh buang terjemahan harfiah tu, letak terjemahan yang paling sesuai dengan ayat. Itu fungsi terjemahan mafhum ya. Baik. Kak Huzaimah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan Al-Quran terbaik yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Okey, terbaik. Sangat-sangat terbaik. Ya. Okey. Kak Anisah, Nabi Muhammad telah beriman dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya daripada Allah dan orang-orang yang beriman. Okey. Setakat ni saya belum ada yang lengkap, tapi ada satu terjemahan yang saya akan pilih. Saya akan kata betul nanti ya. Okey, Kak Zainab, telah beriman Rasulullah kepada Al-Quran dan apa yang telah diturunkan kepadanya dan orang-orang yang telah beriman. Okey, dia Kak Zainab macam aja lagi sikit lah. Aja lagi sikit. Tak apa. Cuba lagi. Kak Hasan, Tuan Hasan, Nabi Muhammad SAW telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Ya. Tuan Hasan, terjemahan tu dah cantik. Cuma macam mana nak kaitkan dengan orang-orang yang beriman dekat belakang tu? Ya. Okey, Kak Normah, Nabi Muhammad telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dan orang-orang yang telah beriman oleh Allah Ta'ala. Okey, boleh? Saya terima. Tuan Muhammad Asyad, dia telah beriman. Siapa dia tu? Dia telah beriman kepada utusan itu sebagaimana apa yang dia telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan orang-orang yang beriman. Okey, Tuan Muhammad Asyad, saya pening. saya akan jadi lagi pening. Baik, sekarang dalam ayat kita siapa yang beriman tu? Tuan Muhammad Asyad, perhati betul-betul, ya. Okey, Tuan Pudin, Nabi Muhammad telah beriman dengan apa yang diturunkan, apa yang telah diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran daripada Tuhannya, iaitu Allah. Kalau boleh kena buang terjemahan yang tak sepatutnya ya. Nabi Muhammad telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan begitu juga orang-orang yang beriman. Okey. Terbaik Tuan Fudin. Okey, Kak Siti Mazmin, Nabi Muhammad telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan daripada Allah kepadanya juga orang-orang yang beriman. Okey. Kak Tuan Kamaruzaman, Nabi Muhammad SAW telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya daripada Allah bersama orang-orang yang beriman. Okey, terbaik. Okey, Kak Syaza, Allah telah menurunkan Al-Quran. Dia dah buat balik kan? Tak apa. Masih lagi pada konteks ayat. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Okey, terbaik. Jadi sekarang tuan-tuan. Okey, tengok saya. Apa terjemahan yang paling sempurna sebenarnya? Ya. Terjemahan yang sempurna ialah dengan betul-betul, ya. Sampai dekat Rabbih ni saya setuju. Boleh dikatakan ramai betul. Ya. Okey, saya tengok Kak Rubiah, Nabi Muhammad telah beriman. Okey, sama. Okey, tengok. Daripada amanah sampai kalimah Rabbih, alhamdulillah, saya rasa semua betul, ya. Rasulullah ataupun Nabi Muhammad telah beriman. Itu terjemahan mafhum. Tuan-tuan terus sebut Nabi Muhammad terus. Tak payahlah utusan Rasul ni, tak payah. Sebut terus juga. Nabi Muhammad telah beriman dengan apa? Dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Kepadanya itu kepada siapa? Kepada dirinya lah.
kepada dirinya daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masalah kita ialah nak kaitkan wal mu'minuna ni. Ya, wal mu'minuna. Baik, tadi ada satu terjemahan. Ada satu terjemahan, iaitu terjemahan Kak Halwa tadi. Cuba tengok terjemahan Kak Halwa tadi. Kak Rubiah, Kak Rohana, Nabi Muhammad telah beriman, sama saja ya. Okey, sekarang tengok. Masalah dalam ayat ini ialah nak kaitkan wal mu'minuna. Tiba-tiba wal mu'minuna berada di belakang. Ya. Macam mana nak kaitkan tuan? Okey, tengok tuan ya. Terjemahan yang sebenar. Ayat ini nak bagi tahu ialah Rasulullah, ya, Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Jadi dalam cerita kita sekarang ada dua orang, ada dua yang beriman tuan. Yang pertama Rasulullah itu yang beriman, yang kedua orang-orang yang beriman itu beriman. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Rasulullah dan orang-orang yang beriman telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi tuan. Saya ulang sekali lagi ya. Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan-tuan? Jadi masalah tuan-tuan satu je. Yang ni cantik dah. Saya tengok tadi cantik dah tuan. Cuma nak kaitkan orang yang beriman ini, terjemahannya tuan-tuan mesti letak yang beriman itu dua orang. Dua tuan. Satu Rasul, satu orang-orang yang beriman. Boleh tuan? Jadi saya ulang sekali lagi. Terjemahan mafhum kita pada hari ini Rasul Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang beriman telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana Ustaz kaitkan Al-Mu'minuna ni? Nanti saya akan tunjuk waktu pada peringkat yang seterusnya. Boleh? Okey, sekarang jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Tulis dulu dalam komen dahulu. Jadi terjemahan mafhum tuan-tuan, tuan-tuan mesti kata Rasulullah, Nabi Muhammad dan juga orang yang beriman itu telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjemahan yang paling terbaik. Ya. Setakat ini ada satu saja yang tepat tadi, Kak Halwa saja ya. Tak apa, boleh usaha lagi. Ini masih lagi latihan ya. Okey, sekarang. Baik, tuan-tuan dah dapat kan? Dah dapat terjemahan tadi. Okey, sekarang soalan saya paling penting. Bermula daripada amanah tadi sampailah tanda wakaf yang pertama, ada berapa jumlah tuan-tuan? Cuba jawab. Apabila tuan-tuan bagi bilangan jumlah, automatik tuan-tuan akan dapat tanda wakaf dekat situ. Ya. Tulis, bagi nombor saja. Ada berapa jumlah tuan-tuan? Ada berapa jumlah dalam ayat kita pada hari ini? Cuba jawab. Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbaik Tuan Hasan. Ya, betul. Okey, sekarang berapa bilangan jumlah kita pada hari ini? Cuba jawab tuan. Ya. Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman telah beriman dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbaik. Jawapannya ada satu jumlah saja. Bermakna automatik ada satu wakaf saja. Ya. Bermakna tuan-tuan kena faham bermula daripada amanah sampai wal mu'minuna ni sepatutnya satu nafas bacaan saja. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu sepatutnya. Boleh tuan-tuan? Jadi kalau terpaksa berhenti di tengah-tengah cerita, saya dah bagi tahu. Ulang, kemudian sambung ya. Contoh. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Jelas tuan-tuan ya. Itu cara bacaan. Terbaik. Sekarang tuan-tuan dah dapat satu jumlah tuan ya. Bermakna
Apabila tuan-tuan dah dapat jumlahnya, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kena buat yang seterusnya? Yang ketiga ialah tentukan jumlah. Tentukan jumlah, ya. Okey, sekarang bagi jawapan dekat saya, ya. Walaupun ada yang dah jawab tadi, saya nak tanya satu soalan sebelum kita rehat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Ini jumlah kita pada hari malam ini jumlah apa, tuan-tuan? Cuba jawab. Jumlah kita pada malam ini, tuan-tuan, jumlah ismiyah ke fi'liyah? Cuba jawab, tuan-tuan. Jumlah kita pada malam ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Cuba jawab, tuan-tuan. Baik, ahsantum. Jawapannya dia adalah jumlah fi'liyah. Fi'liyah, ya. Baik. Jadi kalau jumlah fi'liyah, tuan-tuan kena cari berapa maklumat? Jawapannya kena cari 3 maklumat, iaitu fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Okey, terlihat sebentar, tuan-tuan, ya. Jadi ini adalah 3 kaedah yang pertama yang kita selalu buat setiap minggu, tuan. Inilah yang saya buat setiap minggu, kan. Jadi cara nak mentadabbur ayat Al-Quran sebenarnya inilah kaedahnya. Jadi sebut tadabbur tu dia bukan baca cepat, tuan, ya. Tadabbur ni ialah kita nak perhati, nak teliti, maka dia akan makan masa, ya. Jadi yang pertama ialah dapat makna harfiah. Boleh? Yang kedua, dapatkan terjemahan mafhum. Kemudian yang ketiga, pastikan ada berapa jumlah tadi, kan? Ya. Jadi dah dapat jumlah tadi, tentukan jumlah, tuan-tuan. Jumlah kita jumlah apa? Nampak, tuan-tuan? Okey. Sekarang kita rehat sekejap, ya. Kita rehat 3 minit saja. Ada siapa-siapa yang ada soalan, boleh tanya saya dahulu, ya. Kita rehat 3 minit, tuan-tuan. InsyaAllah. Selepas ni kita sambung balik, tuan. Kita pergi kepada perkara yang keempat. Ya. Jadi ada yang tanya saya, Ustaz, rasa kelas kita ni macam tak cukup 8 bulan, kan? Saya tak ingat dah siapa yang jawab, ya. Siapa yang tanya. Jadi kelas kita memang tak cukup, ya. Macam tak cukup dah. Tapi sebenarnya kita dah bahaskan semua silibus kita. Itulah yang saya pelik, ya. Saya dah bagi tahu awal-awal tadi. Jadi walaupun kita dah habis hari ni, tuan-tuan boleh tunjuk hasilnya pada hari ni. 3 peringkat ni sekarang dah lulus, ya. Okey. Baik. Tuan Fudin, kenapa al-mu'minuna terletak di hujung kalimah? Okey. Merujuk kepada kitab tafsir, ya. Kita rujuk pada kitab tafsir. Sekarang dalam ayat ini Allah nak cuba fokuskan kepada Rasul sebenarnya, ya. Allah nak fokuskan kepada siapa? Allah nak fokuskan kepada Rasul, ya. Jadi kalimah al-mu'minuna ni adalah sekadar sampingan je sebenarnya. Cuma dimasukkan sebagai untuk faedah kita. Ya, kita ada panggil ilmu balaghahnya, dia ada satu nama lah. Kita panggil dia fokuskan pada yang perlu. Ya, yang tu ilmu balaghah pula, tuan-tuan, ya. Baik, yang tu kita bincang kemudian. Yang penting sekarang dalam ayat ini Allah nak kita fokus pada Rasul tu. Rasul mana ni? Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Jadi kenapa diletak di belakang itu? Supaya kita dapat manfaat dekat situ. Sebab nanti ada ayat kita sambungan selepasnya sebenarnya, ya. Ada kaitan pada selepasnya. Jadi soalannya kenapa diletak di hujungnya? Jawapan untuk Tuan Fudin, sebab Allah nak fokuskan kepada kalimah ar-rasul tu, bukan nak fokuskan kepada kalimah mukminun. Ya. Tapi kenapa diletakkan al-mu'minuna ini? Sebagai faedah. Dia panggil ilmu balaghah, fokuskan kepada yang perlu. Ya. Dia banyak benda-benda yang perlu kita perhati betul-betul. Harap-harap terjawab soalan Tuan Fudin, ya. Jadi kenapa al-mu'minuna diletak di hujung? Jawapannya supaya kita nak fokus Nabi Muhammad tu sendiri beriman dengan Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad itu sendiri beriman dengan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini, kalau Nabi Muhammad tu dah beriman, maka kita orang yang beriman lagi-lagilah
wajib beriman dengan Al-Quran. Itulah lebih-lebih kurang maksud dia. Ya. Harap-harap jelas ya. Terjawab soalan Tuan Fudin. Baik, Kak Rohana, Ustaz, sebab apa ada ayat yang kena ada akan? Adalah sebagai tambahan. Hanya sebagai pertanyaan saja. Kak Rohana, soalan saya ulang sekali lagi. Ustaz, sebab apa ada ayat yang kena ada akan? Yang kena ada akan. Saya kurang faham ya, Kak Rohana. Kak Rohana kena tulis soalan balik supaya bagi saya jelas sikit soalannya. Kurang jelas soalan Kak Rohana ya. Okey.